ke arah suasana jagat, suasana rantau. Di peringkat ASEAN, kita menghantar wakil-wakil pemimpin terutama dari Kementerian Luar, ASEAN mengangkat agenda One Vision, One Identity, One Community. Tetapi yang diangkat di situ berbeza daripada yang diangkat dengan agenda Satu Malaysia. Yang diangkat, yang ditekankan baru-baru ini ialah antaranya ialah agenda hak asasi manusia, agenda human security. Baru-baru ini saya mengucapkan tahniah walaupun belum cukup kuat kepada Kementerian Luar kerana bersama-sama bersetuju menjadikan ASEAN ini mempunyai intergovernmental human rights body. So jadi di sini saya ingin menyeru rakan-rakan di Parlimen bahawa Malaysia ini makin kecil dan apa saja keputusan yang kita buat di sini akan mengguris, akan menyentuh perasaan rakan-rakan kita di seberang. Sebab itu semalam saya dengan sini menegaskan saya tidak puas hati apabila timbalan Menteri Luar di dalam cuba menjelaskan isu perselisihan faham di antara Malaysia dan Indonesia dengan lantang mengatakan ini hanyalah sekelompok kecil pembangkang dan para media di Indonesia. Itu bagi saya suasana di sana pembangkangnya berbeza daripada di sini. Saya takut usaha Perdana Menteri baru-baru ini bergegas ke sana untuk menyelesaikan keadaan, tetapi timbalan Menteri memuka balik luka itu. Itu tidak diplomatik langsung, tidak langsung akan menyumbang ke arah pembentukan yang dikatakan ASEAN Community itu. Seterusnya, Datuk Yang Di-Pertua, dari segi aspek mengurus masyarakat, saya yakin cita-cita kita di sini ialah untuk mengurus masyarakat dengan memikirkan perkembangan baru, perkembangan setempat, cabaran-cabaran setempat. Saya di sini ingin bertanya kepada menteri berkenaan bagaimana inisiatif yang diangkat di peringkat ASEAN yang dipanggil sebagai Cool ASEAN Green Capitals, inisiatif dapat dilakukan di Malaysia, kerana itu telah dipersetujui sekurang-kurangnya pada mesyuarat pertama pada 2 November 2009. Datuk Yang Di-Pertua, perkara ini penting kerana saya balik pulau punya kepentingan, kerana satu ketika apabila berlakunya tsunami, seorang bapa kehilangan secara serentak anaknya, 4 orang ketika berlakunya tsunami di balik pulau. Dan saya rasa cabaran climate change seperti yang dihujahkan oleh Rembau tempoh hari, saya bersetuju bahawa agenda ini perlu diangkat dengan penuh komitmen oleh kerajaan kita pada hari ini. Kerana saya ingin berkata di sini, negara jiran contohnya Thailand, Putra Sukumban Paribatra, Governor Bangkok sendiri yang mengepalai agenda yang dikatakan itu Cool ASEAN Green Capitals, yang mana memberi ruang memberi platform kepada orang-orang berada di bandar untuk turut serta terlibat di dalam agenda melawan climate change ini. Seterusnya, saya juga ingin senada apa yang dikatakan oleh Pasir Salak tadi. Saya senada Pasir Salak bahawa kita perlu fikirkan bahawa bagaimana survival penduduk-penduduk setempat kita. Saya di sini ingin menyeru kepada menteri, terutama Perdana Menteri, melihat balik pulau bukan perlu dilihat sebagai baggage kepada bandar. Balik pulau bukan luar bandar, balik pulau bukan countryside. Ya, masalahnya infrastruktur. Sekian lama 50 tahun penduduk balik pulau menjadi terlalu bergantung kepada zon bebas, sehingga kan hari ini masalah baru timbul. 12 jam yang ditekan ataupun ditentukan oleh majikan untuk rakyat balik pulau bekerja, sehingga kan budaya gotong royong, budaya masyarakat yang sekian lama mengangkat kekuatan masyarakat setempat telah makin hilang. Tak ada masa untuk pergi berkenduri kendara, tak ada masa untuk sakit demam, melawat teman-teman. Dan saya rasa perkara ini merupakan perkara dasar yang perlu dilihat oleh Menteri Sumber Manusia, bahawa dasar-dasar yang
mau kita persetujui untuk pekerja hari ini perlu lebih maksud saya perlu lebih bersesuaian dengan budaya setempat. Hari ini saya terkejut Perdana Menteri di dalam menjelaskan permintaan bonus oleh QPAC, oleh saudara Osman dan pekerja-pekerja, mengatakan itu permintaan yang tidak bermoral. Saya kalau dikatakan tidak bersesuaian kerana ekonomi tidak sesuai, saya lebih terima. Tetapi dikatakan tidak bermoral, saya mengatakan di sini pekerja sebenar, apakah ekonomi tanpa pekerja? Yang sebenarnya yang ditekankan kepada kerajaan ialah tanggungjawab moral kerajaan, tetapi pekerja ditemplak. Saya rasa kalau hari ini kita mengecewakan perasaan pekerja, mana mungkin agenda ekonomi di bawah bajet 2010 akan berjaya. Kerana apalah ekonomi tanpa pekerja? Seterusnya, Datuk Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh sedikit mengenai apa yang dipanggil sebagai ekonomi Hawa ataupun the female economy. Maksud saya begini, kerana di peringkat global kaum Hawa dianggarkan lebih kurang 20 trilion pembelanjaan pengguna atau consumer spending, dan jumlah tersebut dianggar akan meningkat setinggi USD 28 trilion dalam masa 5 tahun. Dan dengan izin, dia 13 trillion in total yearly earnings could reach USD 18 trillion in the same period. Dan aggregate ini menunjukkan kaum Hawa mewakili perkembangan pasaran atau growth market lebih besar daripada pasaran China dan India, walaupun setelah dicantumkan kedua-dua pasaran tersebut. So di sini saya terkilan kerana tidak ada program khusus di dalam bajet untuk menyantuni kepentingan sektor kaum Hawa, ekonomi Hawa ini di dalam bajet kita. Adalah sesuatu yang kurang bijak ataupun mungkin foolish untuk tidak mengendahkan apatah lagi untuk tidak memberi perhatian yang strategik kepada pengguna kaum Hawa. Dan inilah yang saya lihat di dalam bajet kita yang tidak mempunyai pendekatan strategik terhadap kaum Hawa. Mengikut kajian dari Boston Consulting, sehingga hari ini kaum Hawa masih mengalami kesukaran untuk mendapat makanan yang berkhasiat, healthy meals, mendapat perkhidmatan nasihat kewangan tanpa gangguan atau patronize. Kini di Amerika Syarikat, jumlah pekerja kaum Hawa dikatakan melebihi kaum lelaki. 3/4 pekerja kehilangan pekerja akibat recession ialah lelaki. Syarikat dan kerajaan masih mempunyai pemikiran yang stereotip terhadap kaum Hawa dan masih lagi terus menawarkan produk dan perkhidmatan yang sama tanpa membuat adjustment terhadap keperluan kaum Hawa yang semakin canggih dan sophisticated. Contohnya, hingga hari ini tidak ada kenderaan ataupun SUV yang sesuai untuk seorang ibu untuk membawa 2 orang anaknya dengan selamat. Pertambahan kaum Hawa di institusi pengajian tinggi yang juga berlaku di Malaysia juga menyumbang kepada perlunya ekonomi Hawa atau female economy ini perlu diberi perhatian serius oleh pihak kerajaan dan swasta. Dan memang terbukti di Bangladesh dan sebagainya, apabila mikrokredit dibuat, kelompok ibu tunggal ini telah berjaya membuktikan bahawa mereka lah peminjam yang baik dan juga usahawan yang baik. Akhir sekali, Datuk Yang di-Pertua, saya juga ingin memohon agar apa yang diangkat hari ini oleh kerajaan, saya rasa tidak akan mendapat keyakinan. Salah satu aspek ekonomi yang penting, kerana di dalam mengangkat bajet keesokan hari sebelumnya berbincang mengenai tiada kes untuk satu Suruhanjaya VK Lingam. Saya rasa keyakinan hilang, yang ada hanyalah jumlah wang. Atas sebab itu saya sekali lagi mengatakan bahawa aspek ekonomi bajet juga penting untuk membangkitkan keyakinan rakyat, dan kalau tidak ada keyakinan, saya rasa apa yang cuba dicapai akan menjadi sia-sia. Terima kasih.